KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam Sukses SPM 2022. Hari ini menariknya kita nak belajar mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4 dengan topiknya pengenalan tamadun Islam. Dan semestinya ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Siapakah beliau? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita pada saat ini Ustazah Siti Rahmah Syahabuddin daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Syafiqah. Ustazah cantik sangatlah hari ini Ustazah. Allah, kita matching hari ini Syafiqah. Apa khabar Syafiqah? Khabar baik, Alhamdulillah. Ustazah, menariknya Ustazah. Kelas kita hari ini bukan kita berdua saja, tapi benar, kita bersama Syafiqah dengan murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Benar. Mungkin Ustazah boleh perkenalkan mereka. Ya, memang Ustazah sengaja bawa anak-anak murid Ustazah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Walaupun mereka berada di Sekolah Menengah Sains Selangor, Ustazah perkenalkan daripada sebelah kanan atas anak kandung Ustazah Haziq bin Harul Nizam. Lambai sikit Haziq. Haziq. Okey. Yang kedua sebelah kanan atas Nur Faiza. Lambai sikit Faiza pada kawan-kawan awak. Okey. Yang ketiga adalah Tengku Imran Radi. Lambai sikit Radi. Okey. Dan yang keempat adalah anak anda Farisha Adriana. Lambai sikit Farisha. Itu dia. Murid-murid kita ceria Ustazah. Ya, kita belajar hari ini mengenai dengan pengenalan tamadun Islam. Anak-anak bertamadun. Anak-anak bertamadun. Ya. Jadi Ustazah, kita nak mulakan kelas. Saya serahkan kepada Ustazah. Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Ustazah boleh mula ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi anak-anak semua, anak murid semua bersama Ustazah dalam slot Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Dalam slot Sukses SPM bagi mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahabuddin atau nama singkatan Ustazah Usrah. Ya? Seperti mana yang Syafiqah war-warkan tadi, pada hari ini dalam slot Sukses SPM kita akan menggali dengan lebih mendalam tentang teknik-teknik teknik-teknik menjawab dan menguasai bagaimana nak menjawab soalan pendidikan syariah Islamiah dalam SPM bagi tajuk pengenalan tamadun Islam, iaitu salah satu tajuk dalam bidang terakhir dalam pendidikan syariah Islamiah, iaitu bidang tamadun Islam, ya. Okey, jadi sebelum anak-anak murid semua mengetahui teknik-teknik, apa dia soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk pengenalan tamadun Islam, anak-anak murid semua kena mengetahui dahulu apa dia subtopik yang ada dalam tajuk pengenalan tamadun Islam ini. Itu dulu. Itu dulu Syafiqah kena tahu. Sebelum kita nak jangan tergopoh-gapah. Nak tahu apa dia soalannya Ustazah? Apa dia tekniknya Ustazah? Let lu kan. Bahasa anak muda sekarang kan let lu kan. Kita kena tahu dulu apa dia subtopik yang ada pada tajuk pengenalan tamadun Islam ini. Ada 6 subtopik. Ya, yang pertama pengertian tamadun Islam. Yang kedua, keistimewaan tamadun Islam. Yang ketiga, perkembangan tamadun Islam.
Yang keempat, perbezaan tamadun Islam dengan tamadun Barat. Kena tahu ya murid-murid semua. Yang kelima, kesan tamadun Islam. Dan yang keenam, idea untuk mengembalikan kegemilangan tamadun Islam. Ya, okey. Dah tahu dah ni. Apa yang perlu kita buat? Mari kita gali one by one. Gitu cakap orang putih Okey. Okey, pengertian tamadun Islam. Astaghfirullahalazim. Siapa yang buat ni ya? Okey. Pengertian tamadun Islam ada daripada dua konteks ya. Yang pertama sekali daripada segi bahasa. Daripada segi bahasa, maksud tamadun Islam ialah ketinggian budaya, bahasa dan pembukaan bandar. Ya, ketinggian budaya, bahasa dan pembukaan bandar. Itu maksud tamadun Islam daripada segi bahasa. Manakala dari segi istilah ialah segala pencapaian dan kemajuan yang mencakupi semua aspek kegiatan manusia dari sudut kebudayaan, keilmuan dan keagamaan yang berasaskan prinsip akidah, syariah dan akhlak Islam ya. Jadi apa yang nak disampaikan dalam tamadun Islam ini yang murid-murid pertama sekali anak murid kena tahu kalau dalam peperiksaan kalau ditanya pengertian tamadun Islam, anak-anak murid kena fokus jawab maksud dari segi istilah. Ya, dari segi bahasa ni anak-anak murid kena hafal. Kena hafal, faham, sepatutnya memang faham lah kan. Dari segi bahasa tu itulah dia ketinggian budaya, bahasa dan pembukaan bandar. Faham saja ya maksud dia. Jadi dari segi istilah tu kena faham dan hafal. Panjang ni ya. Jadi macam mana nak hafal? Kena bahagi-bahagi istilah ni sebab dia panjang dan anak-anak murid semua kena bagi lengkap. Kalau tak lengkap, anak-anak murid tak dapat markah penuh. Ya, ini adalah satu ugutan jugalah kiranya ya. Ugutan. Berhati-hati Sebab tu. kena hati-hati ya. Kini sukses ya. Nak sukses ni kena dapat markah penuh ya. Jadi kena lengkap. Apa dia? Segala pencapaian dan kemajuan yang mencakupi semua segala pencapaian dan kemajuan yang mencakupi semua aspek kegiatan manusia. Kena potong ni. Itu satu unsur. Dari sudut kebudayaan, keilmuan dan keagamaan. Sini. Yang kedua, yang berasaskan prinsip akidah, syariah dan akhlak Islamiah. So, jadi dia ada 3 unsur kat sini. Jadi, kena hafal. Ya, ini adalah pengertian perundangan Islam. Ya, sebenarnya kalau nak dari segi ayat dia tu, kita faham je lah. Baik. Ya, dari segi tamadun Islam tu. Tapi, yang dari segi in terms of peperiksaannya, nak hafal, kita kena bahagikan kepada 3 unsur. Jadi, nak hafal tu, hafal. Ustazah nak share tips sikit lah kan. Nak hafal tu, baca yang unsur pertama ni, baca unsur pertama ni ulang dia 5 kali. Lepas tu baca unsur kedua ni ulang 5 kali, baru ulang dari pertama supaya cepat hafal. Ya. Okey. Okey, jadi untuk soalan takrif pengertian maksud ni, dia jenis item dia respons terhad. Maksud respons terhad ni jawapan anak-anak tadi, jawapan anak murid tadi mesti sama dengan apa yang ada dalam buku teks. Kalau tak nanti markah dia tu akan kalau tak sama tu markah penuh susah nak dapat ya. Jadi konstruk dia, kemahiran yang perlu anak-anak guna untuk jawab soalan maksud adalah mengingat dan memahami, dan teknik menjawab soalan subjektif, jawapan dalam bentuk perenggan, jangan bagi dalam bentuk poin, dan berikan maksud dari segi istilah macam saya cakap tadi, dan mesti ada semua kata kunci macam saya cakap tadi ya, dibuat dalam satu ayat. Jangan bagi mentang-mentang 3 unsur buat 3 poin. Jangan macam tu, salah ya. Tip Usras, Ustazah punya bagi tips sebaiknya gunakan ayat buku teks. Jangan buat ayat sendiri, nanti tak sampai awak punya maksud. Buat latihan padankan maksud dengan istilah supaya dapat membantu anak-anak mudah menghafal ya. Okey. Jadi soalan contoh. Jadi dalam pendidikan syariah Islamiah ni dia ada bahagian A untuk objektif aneka pilihan dan bahagian B subjektif ya. Okey, jadi inilah masanya untuk anak-anak murid Ustazah beraksi dalam Google Meet. Lengkapkan pernyataan berikut. Siapa nak jawab soalan pertama? Okey. Alamak, Radi ni hilang pula dia. Radi. Dia angkat tangan tadi tu, dia buat gimmick ya. Okey, Radi. Jawab Radi. Okey, silakan. Jawapan dia adalah baca Radi dari pertama Radi, segala pencapaian. Maksud dia adalah tamadun Islam. Okey, baca daripada awal boleh? Segala pencapaian Dan kemajuan yang mencakupi semua aspek kegiatan manusia dari sudut kebudayaan, keilmuan dan keagamaan yang berasaskan prinsip akidah, syariah dan akhlak Islam adalah maksud
tamadun Islam. Ya, ini kalau tak tahu juga kan, tak tahulah. Tapi sebenarnya, ialah sebab ini kita dah tahu sebab kita belajar tajuk ini. Tapi kalau dalam peperiksaan, kalau anak-anak murid semua tak hafal, memang susah nak jawab. Ya, jadi sepatutnya hafal. Ya. Okey, soalan seterusnya. Ini soal contoh soalan subjektif untuk subtopik pengertian. Apakah pengertian tamadun Islam? Ceng, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Faiza nak jawab ya? Dia punya mikrofon on. Okey, ya Faiza. Okey, silakan Faiza. Okey, mari kita try dia hafal ke tak. Okay, pengertian tamadun Islam ialah segala pencapaian dan kemajuan yang mencakupi semua aspek kehidupan manusia dari segi sudut kebudayaan, keilmuan dan keagamaan yang Berasaskan? berasaskan Betul tak? yang berasaskan Dia prinsip tengok hafal, akidah, syariah dan akhlak Islam. Alhamdulillah. Ya, 2 markah untuk Faiza. Tahniah. Tak apa, yang penting hafal dapat markah penuh. Tengok ya, Ustazah bagi 3 warna. Maksudnya ada 3 unsur yang lengkap mesti diberikan untuk soalan takrif. 2 markah untuk Faiza. Tahniah. Okey. Jadi ini tak perlu. Okey. Okey, seterusnya adalah keistimewaan tamadun Islam. Ada 6 keistimewaan tamadun Islam. Ustazah bantu anak-anak murid di luar sana. Ustazah siapkan kira macam akronim lah ya. STZTSS. Dia ada 6 ciri: kesejagatan, keterbukaan sepanjang zaman, toleransi, kesatuan dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi hafal je STZTSS. S tu pertama kesejagatan, T keterbukaan, Z kesepanjang zaman. Z tu zaman ya. T toleransi, S kesatuan, S yang terakhir keseimbangan antara dunia dengan akhirat ya. Jadi boleh hafal guna akronim ini supaya dapat mudah hafal sebab benda ni ialah respons terhad ya. Okey, jadi ini adalah penerangan dia daripada buku teks, boleh baca. Ustazah nak bagi contoh, tunjuk contoh dia punya soalan. Dia respon okey, ini contoh soalan ya. Nyatakan betul atau salah bagi pernyataan berikut. Kesejahteraan dalam tamadun Islam dapat dilihat di mana-mana sahaja tanpa sempadan geografi. Betul ke ini penerangan untuk kesejahteraan? Siapa nak jawab? Baik, siapa yang jawab? Okey, Haziq. Silakan Haziq. Baiklah, pernyataan dia kesejahteraan dalam tamadun Islam dapat dilihat di mana-mana sahaja tanpa sempadan geografi. Jawapannya adalah betul. Ya, betul. Betul. Tahniah Haziq. Okey, soalan seterusnya tentang keistimewaan tamadun Islam. Senaraikan 3 keistimewaan tamadun Islam. Farisha lah, Ustazah rasa belum jawab ni. Okey, boleh Farisha? Ustazah. Ya. Okey. 3 keistimewaan tamadun Islam ialah kesejahteraan, keterbukaan dan juga sepanjang zaman dalam bentuk poin. Ya, dalam bentuk poin. Kenapa? Sebab dia tanya senaraikan dia mesti jawab dalam bentuk poin. Tahniah Ustazah ucapkan pada Farisha, dia memperoleh 3 markah penuh. Okey, boleh lagi ke ni lonjok soalan ni? Ke dah tak boleh dah? Silakan. Okey. Jelaskan 2 keistimewaan tamadun Islam. Kalau jelaskan ni, dia mesti dijawab dalam ayat yang lengkap, sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Siapa nak jawab? Radhi tu dia. Okey, Radhi. 2 keistimewaan tamadun Islam ialah terbuka, iaitu menerima kemajuan tamadun lain jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Okey. Yang kedua ialah seimbang antara dunia dengan akhirat, iaitu Islam tidak memastikan membataskan kemajuan diri dari aspek fizikal serta keduniaan semata-mata, bahkan turut menekankan aspek pembangunan dan rohani.
Pembangunan rohani. Pembangunan rohani. Ya, pembangunan rohani ya. Jadi untuk teknik menjawab soalan jelaskan ini murid-murid semua, dia mesti dijawab menggunakan sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Kalau dari cara Radi menjawab tadi, memang lebihlah 4 patah perkataan, memang insya-Allah akan dapat markah ya. Kalau dijawab hanya terbuka saja, diguna yang warna biru ni sahaja, Syafiqah, maka murid tadi tu dia tidak boleh dapat markah. Ya, walaupun jawapannya betul, dia jawab terbuka saja, dia jawab seimbang saja, dia tak akan dapat markah kerana sepatutnya kalau dijelaskan dia menggunakan sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Baik, itu dia penjelasan mengenai dengan tips untuk menjawab bahagian soalan pengertian dan keistimewaan tamadun Islam. Ya, betul. Jadi sekarang ni kita bagi ruang kepada murid-murid kita untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami sekali lagi dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4 dengan topiknya Pengenalan Tamadun Islam. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Untuk segmen yang kedua, kita akan fokus kepada perkembangan tamadun Islam. Jadi murid-murid semua, tamadun Islam ini dia melalui 9 zaman. Ya, 9 zaman. Jadi zaman pertama zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya, zaman kedua zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi yang di Mekah ni sebelum peristiwa penghijrahan, yang kedua selepas peristiwa penghijrahan, ketiga zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, keempat zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, kelima zaman Khalifah Uthman bin Affan, keenam zaman Khalifah Ali bin Abi Talib. Daripada zaman ketiga hingga zaman keenam ni, fasa 3 hingga 6 ni adalah zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ya. Okey, kemudian zaman ketujuh adalah zaman kerajaan Bani Umayyah, fasa ke-8 zaman kerajaan Al-Abbasiyah dan fasa ke-9 zaman kerajaan Al-Uthmaniyah ya. Okey, kita pergi satu-satu. Untuk zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah, apa di perkembangan yang berlaku ya pada zaman ini? Ini adalah awal-awal kemunculan tamadun Islam ya. Kemunculan Islam di Mekah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu permulaan kemunculan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda, apa yang permulaan tamadun Islam ini? Baginda Nabi Muhammad SAW berusaha untuk memulihkan akidah masyarakat yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau mempersekutukannya ya. Jadi pada awalnya kan, sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu, memanglah for sure umat orang Arab pada waktu itu tak kenal Tuhan kan. Jadi nak pulihkan akidah dulu ya. Proses pertama nak pulihkan akidah. Baginda SAW juga berusaha untuk memulihkan akhlak, akidah dan akhlak. Itu dulu fokus utama yang Allah suruh Nabi betulkan ya. Akhlak masyarakat Arab jahiliyah pada ketika itu sangat teruk kerana melakukan penindasan terhadap golongan hamba, wanita dan kanak-kanak, terutamanya bayi perempuan yang dibunuh sebaik sahaja dilahirkan. Kasihan ya. Baginda SAW menyeru kepada hak persamaan manusia tanpa mengira bangsa dan kaum kerana banyak peperangan berlaku disebabkan perasaan taksub yang mendalam kepada kabilah masing-masing kan. Semua rasa dia punya kabilah paling bagus ya pada ketika itulah ya. Kemudian kita lihat pula perkembangan yang berlaku selepas peristiwa penghijrahan pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa perkembangan yang berlaku? Kemunculan kerajaan Islam yang pertama di Madinah yang terdiri daripada bangsa Arab dan Yahudi. Terbentuknya kerajaan Islam pada ketika itu. Dan apa yang pertama Nabi sampai je kat Madinah, apa Nabi buat? Masjid Quba dulu Nabi bina ya. Nabi sendiri angkat batu bina masjid ni, Syafiqah ya. Untuk apa masjid ni dibina ni? Supaya apa? Ada Islamic Center. Ada center, ada pusat pentadbiran dan dijadikan juga sebagai pusat keagamaan, pentadbiran, keilmuan dan kemasyarakatan, supaya ada office. Kita nak run pentadbiran tu ada tempat kan. Supaya apa? Ada juga diwujudkan undang-undang pertama negara Islam yang dikenali sebagai Piagam Madinah, undang-undang tertulis pertama di dunia ini ya. Negara Islam lah yang buat ya. Untuk pengetahuan semua, umat Islam telah membina kekuatan ketenteraan dan telah memenangi beberapa siri peperangan ya. Umat Islam ni berperang tak pernah kalah. Tak pernah kalah
ya, Mekah telah dibuka tu maksudnya telah ditawan semula menjadi negara Islam semasa Nabi Muhammad SAW menjadi pemerintah negara Islam Madinah, ya. Orang Islam mula menceburi bidang perniagaan, pertanian dan penternakan dengan prinsip-prinsip yang betul di bawah syariat Islam dan prinsip syura, iaitu mesyuarat antara pemimpin dengan ahli mesyuarat diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam pentadbiran negara Islam. Bukannya ketua ambil keputusan kuasa veto. Saya ketua, awak kena ikut cakap saya. Tidak, ya. Rasulullah walaupun dia wahyu daripada Allah tapi mengamalkan prinsip syura, ya. Itu yang Nabi amalkan. Kemudian zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, apa dia punya perkembangan? Memerangi golongan murtad setelah kemunculan nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, memerangi golongan yang enggan menunaikan kewajipan membayar zakat setelah kewafatan Rasulullah sehingga berjaya mengalahkan mereka. Mengarahkan tulisan Al-Quran dikumpulkan untuk dijadikan salinan rasmi khalifah kerana Rasulullah SAW tidak menyimpannya. Takut Al-Quran hilang, maka dikumpulkan Al-Quran ini. Ya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan perluasan negara Islam sehingga ke Iraq dan Syam setelah melalui beberapa siri peperangan. Jadi wilayah Islam berkembang lagi, ya, pada zaman Khalifah Abu Bakar. Kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, apa perkembangan lain yang berlaku? Semakin berkembang ni tamadun Islam ni. Baitul Muqaddis di Palestin telah jatuh di bawah pemerintahan kerajaan Islam pada tahun 636 tanpa berlaku pertumpahan darah. Betapa indahnya Islam itu, ya. Sebab Islam ni, Syafiqah, macam mana mereka ni datang untuk meluaskan jajahan ni, ya? Mereka tak datang terus perang. Mereka ajak dulu, kami datang ni nak berdakwah. Marilah sila masuk Islam. Jadi kalau pemimpin jumpa memimpin, kalau mereka tempat itu bersetuju untuk masuk Islam, maka tidak diperangi. Tapi mereka apabila tempat itu kami tak nak masuk Islam, barulah beradu kekuatan. Kalau umat Islam yang menang, dan alhamdulillah umat Islam menang, maka seluruh rakyat negara itu kena masuk Islam. Begitu, ya. Okey, menyambung usaha melawaskan negara Islam di Iraq dan sekitarnya sehingga dapat menewaskan Empire Parsi pada tahun 942 Masihi. Negara Mesir juga jatuh ke tangan kerajaan Islam. Kemudian memperkenalkan undang-undang tanah baharu, ya, pada zaman Saidina Umar Al-Khattab. Memperkenalkan undang-undang tanah ni untuk menjadikan tatanan awam di Mesir, Syam dan Iraq sebagai hak milik kerajaan. Dikekalkan pemilikan tanah yang sedia ada kepada pemiliknya dan dikenakan cukai terhadap hasilnya yang dikenali sebagai kharaj. Ya, undang-undang tanah ni kita panggil dia undang-undang kharaj, yang menggalakkan rakyat untuk membuka tanah pertanian yang baharu dan mengambilnya semula jika tidak diusahakan. Ya, bijak Saidina Umar ni, ya. Tanah-tanah mesti diusahakan. Ini rahmat daripada Allah. Kalau tak nak usahakan, kita ambil balik. Gitu, ya. Okey. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, apa perkembangan yang berlaku? Meluaskan kerajaan Islam sehingga Armenia, Azerbaijan, Afghanistan, Samarkand. Ya Allah, penat nak sebut. Banyaklah, ya. Kemudian yang paling besar, perkembangan yang paling besar pada zaman Saidina Uthman adalah penulisan semula Al-Quran dengan menggunakan satu bentuk tulisan sahaja yang sampai kepada kita pada hari ini, yang dikenali sebagai Resam Uthmani, bertujuan untuk mengelakkan perpecahan dalam kalangan umat Islam disebabkan perbezaan qiraat dan tulisan Al-Quran yang ada di tangan mereka. Kita gelar sebagai Mashaf Uthmani, ya. Okey, pada zaman Saidina Ali pula, apa perkembangan yang berlaku? Saidina Ali memerangi golongan Khawarij yang cuba untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam disebabkan mereka tidak bersetuju dengan penyerahan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian beralih kepada zaman kerajaan Bani Umayyah. Apa perkembangan yang berlaku? Memulakan perluasan negara Islam setelah terhenti disebabkan oleh pembunuhan Saidina Uthman sehingga dapat menguasai utara Afrika, Sepanyol iaitu dikenali sebagai Andalus pada ketika itu, dan wilayah Asia Tengah serta India. Zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah zaman kecemerlangan pada zaman kerajaan Umayyah kerana beliau menegakkan keadilan secara menyeluruh dan berjaya menghapuskan kemiskinan sehingga tak ada orang yang layak menerima zakat, ya, pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Betapa hebatnya, ya. Dia bermula aktiviti penterjemahan ilmu daripada bahasa Latin ke bahasa Arab. Ilmu sains dan teknologi juga mula berkembang. Kita lihat pada zaman kerajaan Al-Abbasiyah apa yang berlaku. Baghdad menjadi pusat keilmuan yang terkemuka. Aktiviti penterjemahan ilmu semakin rancak. Kemunculan tokoh-tokoh dalam bidang fiqh, dalam bidang hadis, dalam bidang sains Islam, dan penaklukan semula Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, nama yang tidak asing lagi, dan penubuhan Universiti Qurtubah di Andalus dan Al-Azhar di Mesir. Yang semakin berkembang, dan pada zaman kerajaan Al-Abbasiyah ini, ya, boleh dikatakan perhambaan sudah hilang daripada muka bumi ni sampai kita tak tahu dah hamba, ya, tak jumpa dah hamba pada ketika ini, ya.
Dan pada zaman kerajaan Al-Uthmaniyah, perkembangannya Al-Qastantiniyah ditawan oleh tentera Islam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dan ditukar nama kepada Istanbul. Dan masih kekal ya. Istanbul menjadi pusat perdagangan yang terkenal. Kerajaan Al-Uthmaniyah mempertahankan negara Islam daripada serangan tentera Salib, memperkenalkan wang kertas pertama kerajaan Al-Uthmaniyah yang kita kenal sebagai wang piat, pembinaan landasan kereta api dari Syam ke Madinah dan mewujudkan bursa saham di Istanbul ya. Okey. Ini adalah perkembangan-perkembangan yang berlaku ya. Anak-anak murid semua pada zaman tamadun Islam ya, banyak benda nak kena hafal babe. Okey, jadi jangan risau. Ini adalah untuk soalan sejarah perkembangan. Ini semua active response terhad. Jadi anak-anak kena hafal dan jawab. Dia punya teknik ialah jawab dalam bentuk poin dan jangan risau. Go one by one gitu ya. Kena pasti zaman yang dikehendaki oleh soalan dan tulis dalam ayat yang lengkap. Senang saja sebenarnya, hanya hafal ikut dia punya fasa sahaja, tak susah. Dan tulis dalam ayat yang lengkap mengandungi sekurang-kurangnya 4 patah perkataan ya. Okey, jadi dah puas dengar ustazah menerangkan tadi, sekarang tibalah masa untuk anak murid pula ya. Okey, sila jawab, gariskan jawapan di bawah. Awak tak payahlah garis ya, awak cakap je jawapannya memang satu. Okey, siapa? Siapa yang nak jawab? Terkedu dah. Okey, Pak Izzah, sila. Okey. Soalan dia, Nabi Muhammad SAW menyeru kepada hak persamaan manusia tanpa mengira bangsa dan kaum kerana banyak peperangan berlaku disebabkan perasaan taksub kepada kabilah masing-masing. Taksub ke sayang? Taksub. Betul ni, taksub. Ya, betul. Taksub ya, tak sayang taksub. Ni lain. Taksub ni Taksub. fanatik. Ya. Fanatik kan lain. Okey, kemudian soalan yang kedua. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Haziq. Okey. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi golongan murtad setelah kemunculan Dud seperti Musailamatul Kadzdzab sehingga dapat mengalahkan mereka. Jawapannya adalah nabi-nabi palsu. Setelah kemunculan nabi-nabi palsu. Mereka yang murtad ni terpercaya dengan nabi-nabi palsu ni ya, tak patut betul orang ni kan. Astagfirullahalazim ya. Okey, soalan seterusnya. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan di bawah. Kita ada 4 pilihan jawapan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib. Jadi apa pilihan jawapan untuk kat sini? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Berikan tangan. Okey, saya. Okey, Farisha. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab telah diperkenalkan undang-undang tanah baru dan dikenakan cukai yang dikenali sebagai kharaj. Jawapan dia Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Kita Ustazah dah ceritakan tadi kan? Ya. Okey, betul. Tahniah Farisha. Ya. Jadi untuk yang bahagian yang nampak je macam senang kan? Syafiqah yang 1, 2, 3 tadi kan nampak macam senang. Tapi sebenarnya kalau murid-murid tak kuasai, dia susah. Ya, dia susah sebab jawapan ni dia kena tulis jawapan. Dia bukannya baling dadu A ke B ke C ya. Tak, ya murid-murid, anak-anak murid semua kena tahu jawapannya ya. Kalau tak memang Allah sadaqallahul azim ya. Okey, jelaskan 2 perkembangan tamadun Islam pada zaman kerajaan Al-Abbasiyah. Siapa yang belum tadi? Radi ya? Radi betul. Ya, Radi. Tunjukkan kuasamu Radi. Silakan. 2 perkembangan tamadun Islam pada zaman kerajaan Al-Abbasiyah ialah 1. Baghdad menjadi pusat keilmuan yang terkemuka. 2. Aktiviti penterjemahan ilmu semakin rancak daripada bahasa Yunani, Farsi dan India ke dalam bahasa Arab. Ya, sama jawapan kita Radi. Alhamdulillah. Okey, jelaskan ni. Dia punya teknik tadi, jawapan dia mesti mengandungi sekurang-kurangnya 4 patah perkataan kan. Jadi sedikit lagi tips Ustazah nak bagi kan. Dia ni respons terhad kan. Untuk si tamadun Islam ni murid-murid semua dia respons terhad. Jadi sebenarnya kan dia sebenarnya memadai jugalah untuk setiap subtopik tu. Ingat hafal 2-3 poin je.
Ya, dia banyak tadi kan. 2-3 poin je untuk jawab soalan subjektif ni. Tapi yang lain kena baca semua, ya. Kalau boleh hafal semua, ya Allah, lagi bagus. Kan? Lagi bagus kalau dapat hafal semua. Tapi untuk jawab soalan subjektif ni 2-3 poin untuk dihafal sudah memadai kan, macam ni. Tak payah hafal dah sampai 6-7 tu kan, kesian awak punya load kan, kesian. Okey, gitulah. Untuk subtopik perkembangan. Masya Allah, itu dia mengenai dengan perkembangan tamadun Islam. Ya. Banyak tu Ustaz, ada 9 fasa. 9 fasa yang mana kita kena ingat poin-poin tertentu Ustaz dalam setiap fasa yang kita belajar. Ya adik-adik. Jadi pastinya sekarang ni kita nak menghafal. Jadi saya bagi ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV. Lepas tu saya nak tanya semula. Boleh. Ready. Sedia. Okey, rehat dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, ahlan wa sahlan. Sekarang kita bersama dengan saya dalam Sukses SPM 2022 Didik TV KPM dan kita belajar mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4 dengan topiknya pengenalan tamadun Islam. Jadi Ustazah, kita Syafiqah, terfikir juga apa beza tamadun Islam ini dengan tamadun Barat. Jadi dipersilakan Ustazah. Ya, ada bezanya Syafiqah. Tadi kita dah tahu pengertian tamadun Islam. Lepas tu kita dah nampak perkembangan tamadun Islam melalui 9 fasa. Jadi kita nak tahu pula apa dia perbezaan antara, sebab tamadun ni sebenarnya banyak berlaku daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang kan. Jadi ada perbezaan sebenarnya antara ciri-ciri tamadun Islam dengan tamadun Barat secara khususnya. Dalam silibus kita ni kita nak bezakan dengan tamadun Barat. Baik. Ya, sebab yang kita nampak sekarang ni yang berlaku adalah tamadun Barat. Ya, okey. Saya sambung ya, Syafiqah ya. Silakan. Okey, ini adalah perbezaan yang pertama, ya, murid-murid semua, antara tamadun Islam dengan tamadun Barat. Tamadun Islam meletakkan Islam adalah asas tamadun dan prinsip-prinsipnya tidak akan berubah-ubah. Dalam tamadun Islam ni, murid-murid semua, kita meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah asas utama dalam kita mengasaskan tamadun kita. Dalam kita melaksanakan tamadun, dalam kita mengasaskan undang-undang, dalam kita menjalani gaya hidup, dalam kita meletakkan peraturan, dalam kita lifestyle kita akan meletakkan Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai dasar dan paling utama. Ya, dan kita tidak akan adjust Al-Quran dan Hadis itu ikut lifestyle kita dan kehendak kita. No. We won't do that. Kita tak akan adjust, saya nak pakai seksi jadi saya tak akan ikut yang ini. Oh no, tidak. Jadi kita, contoh cara berpakaian, kita akan adjust cara berpakaian kita ikut Al-Quran. Itu contohlah, kan. Bukannya kita saya nak tunjuk rambut saya, jadi saya tak nak ikut yang Al-Quran tu. Bukan. Macam tu ya. Jadi maksudnya yang prinsip Al-Quran dan Hadis itu tidak akan berubah. Itu tamadun Islam. Ya. Jadi tamadun Barat ni macam mana pula Ustazah? Tamadun Barat ni pula, agama itu pula adalah kebudayaan sahaja. Dia bukannya prinsip asas yang tidak boleh diubah. Ya, agama itu kebudayaan masyarakat yang dia boleh berubah-ubah ikut budaya. Macam budaya, contoh budaya ni apa? Cara berpakaian. Kan contohlah kalau macam orang Melayu, budaya dia, baju Melayu. Kalau perempuan baju kurung. Kalau orang Cina Cheongsam, itu budaya dan dia pun tak salah benda tu, dan dia boleh berubah ikut keadaan, ikut geografi, memang ikut budaya, ikut dia punya masyarakat setempat dia, ikut dia punya apa istilah nek moyang kan. Memang itu budaya, memang tak ada masalah dengan budaya. Tapi kalau budaya kita ni dia kena ikut budaya-budaya yang tidak, yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tak boleh amalkan kalau ikut tamadun Islam. Kalau Barat ni dia agama tu budaya sahaja, ya. Dia boleh berubah-berubah, ya. Macam tu. Okey. Untuk perbezaan yang kedua, tamadun Islam berasaskan konsep kesepaduan antara hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan dengan manusia.
iaitu antara dunia dengan akhirat. Maksudnya apa kat sini? Tamadun Islam ni maksudnya kita meletakkan apa yang kita buat dekat dunia ni adalah sebagai bekalan kita menuju hari akhirat. Jadi kita ni tak kisah. Kita buat sesuatu kat dunia ni, kita tak dapat balasan dunia, tak apa. Kita tak mana contoh. Kita bantu orang, kita tak dapat balasan kat dunia, kita memandang tu tak apa, saya dapat pahala. Kita percaya dengan konsep pahala dosa tu. Saya contoh ya, orang yang tengok jumpa duit 100 kat tepi jalan, dia tak ambil. Kenapa Syafiqah dia tak ambil? Kenapa Syafiqah dia tak ambil duit tu? Sebab dia tahu itu bukan milik dia. Sebab dia tahu kalau dia ambil jadi dosa. Betul tak? Betul. Itu mana Islam tu? Sebab dia tahu itu adalah connection antara dia dengan Allah. Itu tamadun Islam. Kalau tamadun Barat hanya menumpukan pada aspek-aspek keduniaan semata-mata tanpa menghiraukan tuntutan agama. Ini contoh orang yang tak percaya kepada konsep dosa pahala, rugilah babe, duit tu. Gitulah nak cakap. Betul. Kan? Duit 100 depan mata tak ambil. Ya Allah ya Rabbi, kenapa lah tak ambil? Kan? Tapi sebab orang tu mungkin dia tak ada iman, kita pun mungkinlah tak boleh nak salahkan dia, dia tak percaya, nak buat macam mana kan? Ya, betul. Tapi itu nak kata beza antara orang yang percaya tamadun Islam dengan tamadun Barat, antara orang yang ada iman dengan orang yang tak ada iman. Macam tu. Ya, okey. Perbezaan yang ketiga, tamadun Islam ni kemajuan mestilah tidak bertentangan dengan objektif dan tujuan agama. Jadi maksudnya Islam ni memang tidak, kalau kita tengok kan pada zaman kerajaan Al-Abbasiyah tadi, betapa kemajuan yang berlaku. Kalau kita nak tengok ya betul-betul ya dalam kerajaan Al-Abbasiyah, pada kemajuan yang dicapai dalam zaman kerajaan Al-Abbasiyah tu, betapa subjek-subjek penemuan-penemuan, perbuatan, buku yang ditulis, Al-Qanun fi Tibb yang ditulis oleh Ibn Sina itu dijadikan rujukan ya oleh dalam bidang perubatan selama 600 tahun Syafiqah. Masya-Allah. Ya, oleh University of Oxford University ya. Menjadikan buku Al-Qanun fi Tibb itu sebagai buku rujukan dalam bidang perubatan selama 600 tahun. Ini bukan bluffing ya. Itu adalah bukti bahawa Islam ni dia memang menggalakkan kemajuan. Segala subjek-subjek dalam dunia ni dicipta oleh umat Islam. Ya, kita memang menggalakkan kemajuan. Yang penting tidak bertentangan dengan objektif. Contohnya, kita boleh maju dalam bidang apa sahaja. Yang penting, contoh tidak merendahkan aurat, tidak sampai menderhaka kepada Allah, tidak sampai kita melalaikan kewajipan kita sebagai umat Islam. Ya, okey, itu tamadun Islam. Tamadun Barat, kemajuan mengutamakan keuntungan. Maksudnya tak kisahlah untung, tak kisahlah dia halal ke haram ke, yang penting untung. Dia maksudnya macam tu ya. Baik. Tamadun Barat. Sebab dia tidak ada dasar agama di situ. Dia tidak ada dasar agama di situ. Jadi dia letakkan tamadun Barat tu dia mesti dah ada untung. Begitu ya, tanpa terikat dengan nilai-nilai yang dianjurkan oleh agama, sebab dia tidak ada dasar agama dah di situ ya. Okey, itu antara perbezaan lah ya antara tamadun Islam dengan tamadun Barat. Okey. Jadi soalan perbezaan ni dia ialah item respon terhad ya. Jadi untuk markah soalan perbezaan ni murid-murid semua, satu isi satu markah. Ya, satu isi satu markah. Jadi biasanya dia paling kurang dia akan tawarkan 2 markah. Ya, kalau dia tawarkan 2 markah, dia akan minta 2 perbezaan lah. Ya, dia akan dia minta 2 perbezaan atau 2 perbandingan. Tapi kalau dia tawarkan 4 markah, dia akan minta 4 perbezaan atau 4 perbandingan. Jadi ingat, kalau salah satunya tidak tepat, kan awak bagi 2 kan, awak bagi 2 A, B. Kalau salah satunya tak tepat, walaupun satu tepat, dia jadi kosong. Ingat tu ya, bahaya soalan perbezaan ni. Ya, jadi teknik dia, sila jawab dalam bentuk jadual atau paling senang faham kotak. Perbezaan atau perbandingan ni mestilah sama aspek dalam satu baris yang sama. Satu perbezaan atau perbandingan ni sekurang-kurangnya 3 patah perkataan. Ya, jangan kuranglah supaya dapat markah. Ya, okey. Ustazah nak bagi... Okey, ini lengkapkan pernyataan berikut. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab?
Silakan. Adik-adik. Adik-adik. Siapa nak jawab? Dia terkedu, Boleh ya? angkat tangan? Okey. Boleh. Okey, Faiza. Faiza, silakan Faiza. Okey, soalan dia, Islam adalah asas tamadun. Islam adalah asas tamadun dan jawapan ialah prinsip-prinsipnya tidak akan berubah-ubah. Okey, Islam adalah asas tamadun dan ya macam Ustazah cakap tadi kan, prinsip-prinsipnya tidak akan berubah-ubah. Okey. Okey, gariskan jawapan di bawah. Okey, siapa? Okey, silakan. Okey, soalan dia, kemajuan dalam tamadun Islam mestilah tidak bertentangan dengan objektif dan tujuan hidup atau agama. Jawapannya adalah agama. Ya, betul. Kemajuan dalam tamadun Islam dia tidak boleh bertentangan dengan tujuan agama, ya, bukan tujuan hidup. Okey, baik Ustazah. Saya rasa banyak lagi soalan yang ingin diberikan kepada adik-adik kita, tapi sekarang ni Ustazah, kita nak berehat seketika ya. Boleh. Berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar teknik untuk menjawab kertas Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4 dengan topiknya pengenalan tamadun Islam. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini, kalau kita guna tamadun Islam, apa kesan kepada diri kita? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Ustazah terus kepada kesan tamadun Islam dan apakah teknik menjawab untuk subtopik kesan tamadun Islam. Okey, mari kita lihat kesan tamadun Islam yang pertama dalam bidang sosial ya ataupun masyarakat. Okey, yang pertama, kesan tamadun Islam dalam bidang sosial yang pertama memperkenalkan prinsip persamaan antara manusia kerana mereka berasal daripada bapa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam ya. Okey, jadi mungkin antara kekurangan manusia lah ya yang Allah bagi ni, mereka ni suka sangat mewujudkan perbezaan taraf ya. Yalah, saya lebih baik, awak kurang baik, kalau macam tu kan. Padahal kita tahu inna akramakum indallahi atqakum kan. Sebab apa? Actually kita ni berasal daripada bapa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam ya. Okey, kesan tamadun Islam yang kedua lagi dalam bidang sosial mempromosikan kedamaian dan toleransi antara agama sehingga masyarakat bukan Islam bebas mengamalkan agama mereka selagi ia tidak menimbulkan kemudaratan. Jadi kalau kita tengok kan di mana-mana negara yang dia punya pemerintah Islam, insya-Allah aman. Ya, sebab kita memang menerapkan kebebasan beragama untuk rakyat yang bukan beragama Islam. Dan Islam sendiri, dasar Islam tidak boleh la ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Islam sendiri memaksa, jangan paksa orang peluk agama Islam. Kita boleh berdakwah tapi jangan paksa. Tak boleh. Kita kena berdakwah boleh untuk menimbulkan kesedaran, tapi tidak boleh paksa. Ya, haram kita paksa orang memeluk Islam ya. Kesan yang ketiga, memartabatkan keadilan sehingga semua golongan termasuk mereka yang bukan Islam mendapat jaminan hak masing-masing dalam negara Islam. Jadi orang yang bukan Islam, mereka kalau mereka dianiaya, hukumnya berdosa. Berdosa pemimpin Islam yang menganiaya rakyat bukan Islam di dalam negara Islam. Itu maksudnya ya. Okey, kita lihat pula kesan tamadun Islam dalam bidang ekonomi. Ini bagusnya ya. Prinsip-prinsip Islam datang telah mengharmonikan, telah mewujudkan prinsip yang adil dalam bidang ekonomi. Apa dia prinsip yang adil itu? Lihat, yang pertama sekali, menutup ruang penindasan golongan kaya ke atas golongan miskin dengan memberikan alternatif muamalat secara Islam yang bebas daripada riba dan perjudian. Di mana kita semua tahu ya Syafiqah, riba ni adalah contoh yang paling senang nak faham, hutang. Hutang, orang berhutang 100 contohnya, kena bayar lebih 150 contohnya. Itu satu penindasan kan Syafiqah? Ya, betul. Kan? Jadi riba ni memang adalah satu penindasan yang tidak boleh diamalkan sebenarnya dalam bidang ekonomi. Jadi dalam Islam, kalau hutang 100, patutnya bayar berapa Syafiqah? Bayar 100. Bayar 100. Tak adil tu. Ya, adil. Kan? Tak ada penindasan adil, lah. Tak ada penindasan kan. Perjudian pula adalah satu yang bergantung pada nasib. Memang diharamkan
bukan dalam Islam. Tak boleh perjudian ni. Jadi sebenarnya dalam Islam ni, lihat tadi Ustazah ada cerita kan, dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sampai tak ada rakyat yang layak terima zakat. Maksudnya apa? Semua orang kaya raya. Semua orang kaya raya. Sebab apa? Ekonomi Islam ni, prinsip dia memang sangat adil. Kalau kita lihat dekat ekonomi Malaysia sekarang ni, bank-bank semuanya mengamalkan Islamic banking. Boleh cek. Boleh cek. Kenapa? Sebab Islamic banking dasar dia memang mempromosikan keuntungan, bukan menjamin, ya, mempromosikan keuntungan, kerana prinsip Islam sangat bagus untuk menaikkan ekonomi, ya. Okey, kesan yang kedua dalam bidang ekonomi, menjamin hak untuk menjalankan aktiviti ekonomi kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira agama dan kaum. Dia tak ada. Awak tak Islam, awak tak boleh buat bisnes. Tak ada. Ini semua kita memang memberi peluang kepada semua, ya, dalam tamadun Islam. Kemudian kesan yang ketiga dalam bidang ekonomi, memperkenalkan prinsip ekonomi yang telus bagi membolehkan anggota masyarakat bersaing antara satu sama lain secara harmoni dan saling membantu. Ya, dalam Islam tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada unsur gharar. Gharar tu kesamaran ataupun unknown, ya. Tak boleh tak tahu sumber dia kat mana, tak boleh. Tidak boleh ada unsur tak boleh ada unsur judi, ya. Tak boleh ada unsur penipuan, tak boleh. Kalau benda tu tak pasti, kalau benda tu dah busuk, boleh tak jual buah yang busuk? Tak boleh, kena bagi tahu. Boleh jual benda busuk, boleh. Betul. Betul. Boleh kita jual benda buah busuk, tapi kena bagi tahu buah ni dah kena hujan. Buah ni saya jual buah busuk tapi harganya murah lah. Tak boleh lah jual buah busuk sama harga dengan buah tak busuk. Tak boleh lah kan? Boleh jual buah busuk tapi harganya lebih murah daripada ini. Tapi tak boleh menipu. Ini dia dicat kan, dia warna-warna, kala-kala, tapi buat ni menipu, tak boleh. Tapi kita boleh jual semua benda, tapi kena maklumkan, bagi tahu kan. Jadi boleh telus, ya, telus. Itu kesan dalam bidang ekonomi. Okey, kesan yang ketiga dalam bidang sains dan teknologi. Mempunyai tokoh yang menyumbangkan penulisan dalam pelbagai bidang seperti bidang perubatan iaitu Ibn Sina, serta bidang matematik dan astronomi iaitu Al-Khwarizmi. Ya, Al-Khwarizmi ni pencipta nombor sifar. Ya, bayangkan kalau tak ada nombor kosong. Bayangkan macam mana kita nak mengira. Dulu sebelum terciptanya nombor sifar ni, semuanya nombor ni dia guna nombor Roman. Nombor 10 tu dia X kan? Betul. Sekarang sebelum adanya nombor sifar tu, operasi matematik tu sukar untuk dilakukan. Jadi datang Al-Khwarizmi ni cipta nombor sifar. Barulah operasi matematik tu mudah untuk dilakukan. Jadi dalam bidang sains teknologi bukan ini saja. Pencipta penemu asid sulfurik, Jabir bin Hayyan, ya, pencipta globe pertama Syarif Al-Idrisi. Ini semua umat Islam, ya. Kita punya pelbagai tokoh ilmuwan Islam, ya, yang sebenarnya perintis, ya, dalam bidang sains dan teknologi. Kalau Ustazah nak cerita memang tak habis masa, ya. Okay. Kemudian dalam bidang falsafah, apa yang berlaku, ya, kesan tamadun Islam dalam bidang falsafah, mempunyai tokoh falsafah yang terkenal, ya, bukan setakat sains dan teknologi, dalam bidang falsafah, ya, yang tersebut Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina. Ibn Sina ni bukan pakar bidang perubatan saja, ya, bidang falsafah. Sebenarnya bidang falsafah ni tak penting ke? Bidang falsafah ni dia sangat penting. Kenapa bidang falsafah ni penting? Bidang falsafah ni dia sangat penting supaya dia tidak menyalahi bidang akidah. Ya, kerana bidang falsafah pada satu ketika dulu dia menyalahi bidang akidah. Bidang akidah kerana dia jadi macam bidang falsafah ni dia menolak ketuhanan. Pada satu ketika dahulu sebelum umat Islam, sebelum ada tokoh Islam. Tapi setelah adanya tokoh Islam, bidang falsafah tadi mengaitkan menyelaraskan antara bidang falsafah dan bidang akidah itu selari. Kita still ada Tuhan, tapi bidang falsafah tu adalah moto-moto hidup kita. Bagaimana kita nak menjalani hidup itu tanpa lari daripada bidang akidah, ya. Okey, sebagai mereka telah menterjemah ilmu falsafah Yunani ke dalam bahasa Arab dan diselarikan dengan bidang akidah, ya. Okey, kesan tamadun Islam yang kelima dalam keamanan global, Syekh Abdullah bin Bayyad
telah menerima anugerah Duta Kebebasan dan Keamanan pada Sidang Kemuncak Global tentang Agama, Keamanan dan Keselamatan kali kedua Syafiqah oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan April 2019 di Geneva, ya. Okey, jadi soalan untuk kesan ini dia jenis item respon terbuka. Respon terbuka maksudnya tidak wajib ambil daripada buku teks tapi mesti mengandungi kata kunci, dan konstruk untuk respon terbuka murid-murid semua kena ingat, faham aplikasi dan analisis, dan teknik untuk menjawab soalan subjektif untuk kesan ialah jawapan mesti dalam bentuk poin, mengandungi isi dan huraian, ya, ada dua benda, isi dan huraian, dan memberikan implikasi. Kesan mestilah implikasi kepada suatu perbuatan atau isu yang dikemukakan, dan lebih baik diberikan mengikut bidang. Sebab tadi kita tengok ya Syafiqah ada beberapa, ada 5 bidang. Terutama tengok ya, kalau dalam buku teks tu dia bagi dah bidang, hati-hatilah soalan dia. Biasanya kalau dia bagi umum, bersyukurlah, mana-mana tadi tu awak boleh bagi. Tapi hati-hati, biasanya dia akan bagi fokus, ya. Jadi terang, dan biasanya dia akan gunakan kata tugas terangkan, dan dia punya teknik isi plus aksu agar kerana supaya untuk dan huraian, ya. Okey, jadi ini contoh Ustazah nak bagi yang jenis subjektif lah, ya. Nak tengok anak-anak murid Ustazah ni boleh tak jawab yang subjektif. Okey, terangkan 2 kesan tamadun Islam dari aspek ekonomi. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Farisha. Okey, Farisha, silakan. 2 kesan tamadun Islam daripada aspek ekonomi ialah menutup ruang penindasan golongan kaya ke atas golongan miskin kerana memberikan alternatif muamalah secara Islam yang bebas daripada riba dan juga perjudian. Yang kedua, memperkenalkan prinsip ekonomi yang telus supaya membolehkan anggota masyarakat bersaing antara satu sama lain dengan harmoni dan juga saling membantu. Ya, betul. Jadi jawapan untuk terangkan dia kena ada isi, ada kata hubung dan juga huraian, ya. Jadi yang biru ni adalah isi, yang warna mustard ni adalah kata hubung, dan warna ungu ini adalah huraian. 4 markah untuk Farisha. Baik Ustazah. Dan terima kasih kepada Farisha kerana menjawab soalan yang diberikan. Jadi Ustazah, untuk topik kita pada hari ini mungkin Ustazah ada sedikit rumusan untuk diberikan. Okey, rumusan untuk topik kita pada hari ini, insya-Allah setelah kita habis menggali topik ini, insya-Allah murid-murid semua dapat menyatakan 6 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk pengenalan tamadun Islam dengan betul. Rumusan kedua, mengenal pasti 3 jenis dan bentuk-bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk pengenalan tamadun Islam dengan jelas, dan yang terakhir, mengenal pasti 3 teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk pengenalan tamadun Islam dengan betul. Baik, saya sangat mengharapkan semua mesti dapat A+ dalam pendidikan syariah Islamiyah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang diberikan mengenai dengan tips dan teknik untuk menjawab terima kasih juga mata Syafiqah. pelajaran sama-sama untuk menjawab pendidikan syariah Islamiyah tingkatan 4 dengan topiknya pengenalan tamadun Islam. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang berada di talian dan juga semua murid-murid di luar sana yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah manjada wajada bersama dengan saya sekali lagi nanti, Syafiqah Hanafiah, dalam slot Sukses SPM. Kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.